Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Selamat datang ke kelas saya bersama Cik Rika. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi mengikuti kelas saya pada hari ini. Saya ialah Nurul Syafiqah binti Ismail, penombor matrik 203876. Okey, saya akan teruskan dengan topik kita pada hari ini ialah penjagaan kesihatan dan kebersihan diri. Okey, objektif kita yang pertama ialah mengetahui apa itu penjagaan kesihatan dan kebersihan diri. Objektif kita yang kedua pula, kita akan menyedari apa pentingnya penjagaan kesihatan dan kebersihan dalam diri. Objektif yang terakhir pula, kita ingin mengaplikasikan tips daripada penjagaan kesihatan dan kebersihan diri dalam kehidupan seharian. Saya ingin tanya awak, apakah itu penjagaan kesihatan dan kebersihan diri? Sila bagikan pendapat. Penjagaan kesihatan tu kita jaga diri sendiri dengan baik. Okey. Okey, saya teruskan. Saya akan bagi tahu maksud dia di mana. Definisi penjagaan kesihatan dan kebersihan diri diterbahagi kepada dua di mana kesihatan merupakan sihat dari segi fizikal, mental, sosial dan bebas dari segala penyakit atau ketidakupayaan diri. Kebersihan diri pula bermaksud kebersihan tubuh badan yang perlu dipelihara sebaiknya oleh setiap individu untuk menjamin kesihatan dan kesejahteraan hidup. Faham? Okey, faham. Okey, saya akan teruskan dengan kepentingan penjagaan kesihatan dan kebersihan diri. Cuba bagikan contoh-contoh kepentingan dia daripada menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Kepentingan menjaga kesihatan. Inilah dapat menghindari daripada penyakit bahaya semua tu. Lagi? Ya, betul. Apa lagi? Apa lagi? Okey, tak adalah tu je. Okey, tak apa. Saya terangkan ya. Saya akan bagi ke seterusnya. Okey, kepentingan daripada penjagaan kesihatan dan kebersihan diri dapat meningkatkan produktiviti kehidupan kita, dapat menghindari penyakit dan masalah kesihatan, dapat mendisiplinkan diri kita, dapat menonjolkan imej dan perwatakan yang menarik, dapat memupuk perpaduan dan yang terakhir kita juga dapat mewujudkan persekitaran yang indah dan menarik. Faham? Okey, faham. Okey, sekali ini saya akan teruskan dengan tips penjagaan kesihatan diri. Berdasarkan daripada gambar ini, apa yang awak faham? Ini berdasarkan gambar apa? Berdasarkan gambar, inilah jaga tips penjagaan kesihatan diri lah. Ya, tapi lebih gambar ni ditunjuk pasal apa? Gambar inilah tips kita kena cara jaga kesihatan diri tu kita kena berjoging, makan makanan seimbang, minum air dengan cukup, tidur dengan cukup. Yeay, betul. Okey, kita teruskan dengan tips yang pertama. Okey, tips yang pertama ialah makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang di mana pentingnya mempunyai diet yang seimbang kerana ia dapat menyihatkan tubuh badan kita. Bila badan kita sihat, otak kita cerdas. Okey. Kita kena banyakkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Hal ini kerana sayur-sayuran dan buah-buahan mempunyai banyak mineral dan vitamin. Pastikan anda memasukkan produk tersebut dalam makanan harian kita itu. Saya nak tanya, awak makan sayur buah-buahan ke tak? Kurang makan sayur. Okey. Seterusnya, makanan yang seimbang juga kita mestilah makan mengikut waktu yang teratur. Kalau maksud daripada mengikut makan waktu yang teratur tu maksudnya macam mana? Macam sarapan, makanan tengah hari, makan malam macam tu. Ya, Kan? betul. Dia berapa kali? Kalau digalakkan? 3 kali. 3 kali. 3 kali. Okey. Okey, kita seterusnya kita juga mestilah
bijak dalam memilih makanan. Kerana kita mestilah bijak dalam memilih makanan kerana yang makanan terutamanya makanan yang mengandungi kurang lemak, garam dan gula. Itu yang paling penting. Oleh itu, pemakanan kita mestilah mengikut cara yang seimbang iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran yang diwajibkan ada dalam setiap masakan kita. Okey. Lepas ini saya akan tunjukkan contoh-contoh makanan untuk sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Ini untuk contoh makanan sarapan pagi. Daripada gambar ni, apa yang awak faham? Makan sarapan pagi, makan diet seimbang lah. Macam tak tahulah. Sorry. Pada gambar ini, perasan tak ada gambar satu gambar pangkah? Ya. Okey, apa maksud daripada gambar tu? Macam fast food Yes, fast food. Kita tak digalakkan makan fast food, tetapi kalau macam contoh macam tiba-tiba kita teringin, kita boleh makan. Tapi dalam tu pasti mesti cukup lah pilihan makanan. Janganlah terlampau banyak sangat kalau dah terlampau teringin sangat. Ya. Okey. Terusnya, yang ini untuk gambar makan tengah hari. Daripada gambar ni apa yang awak nampak? Ada something yang awak boleh nampak? Nampak makan makanan seimbang lah. Ada sayur, ada nasi, ada ikan ke apa tu. Diet seimbang. Lepas tu no fast food lagi. Okey. Saya nak bagi tahu awak, cara sebenarnya kita makan ikut diet seimbang. Kalau macam contoh dalam satu pinggan tu, kita kena, perasan tak macam dia macam bahagikan lagi. Ya. Dia bahagikan lagi, maksudnya dalam dia bahagi satu pinggan tu dia bahagi 3, tapi yang paling besar, dia ada yang paling besar bentuk hemisfera dan satu lagi bentuk hemisfera dia akan potong lagi 2. Maksudnya yang potong 2 untuk hemisfera tu, satu untuk nasi, satu untuk contohlah ikut ikan ke, daging ke, ayam, tapi mesti salah satu je. Lepas tu yang paling besar tu mestilah apa? Apa tu? Sayur. Okey, kita teruskan dengan makan malam. Dah makan malam dah? Dah. Makan tak? Sayur. Tak. Tak apa. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke tips yang kedua. Tips yang kedua ialah kita mestilah banyakkan minum air. Kerana air merupakan sumber asas yang paling penting untuk fungsi badan kita. Lebih lagi untuk kita yang macam nak buat aktiviti harian mestilah kena bertenaga kan. So kenalah ada air. Air kena cukup dalam badan. Okey, 60% daripada badan kita terdiri daripada air. Lepas tu, dengan banyak minum air kita juga dapat membantu menyingkirkan bahan buangan dan membawa oksigen serta nutrien ke seluruh badan. Badan kita juga akan mudah kehilangan air. Berdasarkan daripada sini, selalunya kita akan kehilangan air melalui apa? Peluh. Yes, lagi? Kehilangan air. Kehilangan air akan melalui perpeluhan, buang air tadi, lepas tu dari pernafasan dan banyak lagi cara dia. Okey, selain itu banyak minum air juga kita boleh mendapatkan pelbagai faedah daripada minum air. Daripada faedah tu selalunya apa? Apa yang kita akan dapat daripada cukup air dalam badan? Kita akan menjadi cergas macam tu Cergas, okey, lagi? Apa lagi? Okey, faedah daripada minum air kita dapat mengurangkan berat badan kerana air yang masuk akan mengisi perut yang kosong dan menyebabkan
kita akan berasa, sekiranya macam kita berasa lapar, dia akan terus jadi kenyang sebab kita dah minum air. Kan kalau perasan tak, macam contoh kan, kita makan dah makan tengah hari, dah sarapan pagi, tiba macam dalam pukul 1-2 tu kita lapar lagi. Pernah rasa tak? Ya, pernah. Itu sebabnya kita kena minum air sebab badan kita memerlukan air sebenarnya, bukan memerlukan makanan. Oh. Okey, faedah dia yang kedua, dia akan menyediakan bekalan air untuk badan setiap hari dan sistem pencernaan yang baik akan menyebabkan sistem pencernaan kita menjadi lebih baik dan air di dalam badan juga mempunyai jenis tahap dia. Daripada sini apa yang awak faham tahap itu? Tahap. Saya tak tahu. Okey, tahap yang maksud tahap itu ialah tahap air yang diperlukan adalah berdasarkan berat badan kita. Faham tak? Macam awak berat badan awak berapa? 36. Wow. Agak-agak berapa liter kena minum? Tak tahulah. Oh, okey. Cerita dia macam dia ada cara pengiraan dia tapi saya tak berapa ingat sangat cara pengiraan dia. Okey, kita teruskan ke tips yang ketiga. Iaitu pastikan tidur yang mencukupi. Tidur cukup tak? Bolehlah. Dapatkan rehat yang secukupnya kerana rehat adalah satu bahagian yang paling penting untuk badan kita. Kita juga mestilah memerlukan tidur selama 7 hingga 8 jam sehari. Kerana sekiranya kita kurang tidur akan menyebabkan kita menjadi mudah menjadi penuaan peramatang. Tahukah penuaan peramatang? Dia macam bila kita, dia efek dia kita lagi cepat nampak tua. Macam tu lah. Okay. Lepas tu, kalau kita tak cukup tidur juga, dia boleh menyebabkan kita cenderung untuk makan lebih banyak. Lebih-lebihnya makan makanan ringan. Faham tak? Betul. Okey. Okey. Kita teruskan ke tips yang keempat. Terakhir untuk tips kesihatan, penjagaan kesihatan diri, iaitu bersenam. Bersenam tak pagi tadi dengan petang tadi? Tak. Kerana kita mestilah kerap bersenam kerana bersenam ini merupakan kunci kepada kehidupan yang sihat. Aktiviti fizikal penting dalam rutin harian kerana ia dapat meningkatkan jangka hayat kita, bantu mengurangkan berat badan dan mengurangkan penyakit yang berisiko tinggi. Kita juga boleh boleh bersenam dengan menyertai gimnasium atau sukan kegemaran dan sebagainya. Okey, daripada sini kita kalau nak macam tak nak rasa macam bosan, bersenam tu kita boleh buat, kita pelbagaikan jenis senaman. Ikutlah yang macam mengikut kegemaran kita. Macam dia jadi menarik lagi kita punya untuk bersenam. Faham tak untuk bersenam macam mana? Ya. Ya. Okey. Saya akan terangkan berikutnya lepas slide ni saya akan menunjukkan satu video mudah iaitu 5 minit senaman yang mudah untuk kita boleh lakukan kat mana-mana saja. Macam baru bangun tidur ke, dalam bilik ke, kat mana-mana je. Okay. Okay. Saksikan. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the Yaman's channel. Saya Coach Yana. Hari ni saya nak share senaman 5 minit sebelum pergi kerja ataupun pergi kelas. Okay, hari
hari ni saya nak share kenapa kelebihan dia. Apa yang best kalau kita buat senaman di waktu pagi sebelum pergi kerja, sebelum pergi kelas. Yang pertama, you boleh improve your mood up to 12 hours. Okay, yang kedua, you punya blood flow lebih better. So, you punya skin pun automatic lebih glowing. And then yang ketiga, you akan rasa fresh dan energetic. Okay, so first step saya nak kongsi, sebelum kita buat apa-apa senaman, pastikan ada warm up. Okay, sebab badan kita baru bangun, baru nak menggeliat. So warm up yang pertama adalah boleh tepakan tangan macam ni, sebaris dengan bahu, tak perlu bawah sangat, tak perlu tinggi sangat. Okay, so sebaris dan kita buat macam ni. Okay, so kita buat sebanyak 15 kali. Alright, last 5. Okay, next one, letakkan satu tangan dekat pinggang, satu tangan macam ni. So lepas tu stretch kan, untuk kita rasa dekat belah tepi ni, sebab kita nak warm up kita punya second part of our body. Okay, okay, lepas tu kita tukar pula this side. Right, so kita buat macam ni. Okay, supaya kita rasa badan kita diregangkan, tak terkejut bila kita buat senaman. Alright, so that one adalah untuk upper body, bahagian tengah, dan now untuk bahagian kaki pula. Untuk kaki senang je, boleh letakkan tangan di pinggang, lepas tu kita jengkitkan kaki. Okay, this one untuk warm up kita punya calf dan juga kita punya ankles, betul. Okay, so kaki kita pun tak terkejut juga. Alright, so this one boleh buat sebanyak 15 kali. Okay, so tarik nafas, inhale, exhale. Alright, so now lepas kita dah warm up, kita boleh go to kita punya first exercise. So nama dia adalah horse feet campur dengan squat. Okay, so first kali buka kaki, tak payah besar sangat, tak payah kecil sangat, buka sebesar bukaan peha. Lepas tu apa yang kita akan buat, kita akan buat macam ni. Okay, macam kuda nak lari tu. So kira 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lepas tu terus squat. Okay, lepas tu buat lagi 5. Okay, squat. Alright, and squat. Okay, nama kedua pula adalah untuk kaki juga. So kita akan high knee. Okay, lepas tu kita letak dekat belakang, buat macam lunges. Okay, high knee and then lunges. Ni kira satu kiraan. High knee, lepas tu lunges. Okay, so pastikan postur yang betul. Jangan bend macam ni ke depan, salah. Okay, so pastikan high knee. Lepas tu lutut jangan lebih hujung dari kaki, badan tegak. Okay, so buat sebanyak 15 kali. Okay, 15 kali kaki kanan, 15 kali kaki kiri. Okay, pastikan balance posture. Kalau perlu pegang dinding, boleh pegang dinding. Okay, so 15 kali. Alright. Okay, next senaman boleh buat dekat katil ataupun kalau ada kerusi pun boleh pakai. So first kali, pastikan bujari ke depan, jangan belakang, jangan tepi, semua pandang ke depan macam ni. Lepas tu, pinggul jarakkan sedikit daripada kerusi ataupun katil. Lepas tu turun, tangan yang turun. Okay, so this one very good untuk you punya tricep. Okay, pun buat 15 kali juga. Elakkan untuk tangan tak bergerak tapi badan yang bergerak. Sini memang tak work the right way lah. So ingat 15 kali tangan yang turun, bukan pinggul. Okay, next senaman adalah untuk bahagian perut. So boleh letak dekat bawah katil ataupun bawah kerusi. Adakan jarak sedikit, jangan terlalu rapat, jangan terlalu besar. So ada jarak sikit. Lepas tu back and then make sure engage your core. Jangan macam tu. Okay, engage your core. Okay, lepas tu ke belakang and then depan. Alright, macam kita sit up. Kalau siapa yang rasa boleh sit up tanpa ada bantuan kerusi ataupun katil pun boleh. Maksudnya core dah kuat. Kalau siapa yang baru-baru nak start, boleh letak dekat bawah untuk support. Okay, so buat ni pun sebanyak 15 kali. Pastikan leher you tak tahan badan you macam ni. Jangan ditertenat. Okay, so just relax and naik. So buat sebanyak 15 kali. Senaman terakhir adalah jumping jack. So untuk yang beginner, boleh side to side macam ni, tak perlu lompat pun. Okay, so kira kiri kanan 1, kiri kanan 2. Kalau yang dah advance, you boleh terus lompat 3, 4, macam tu. Buat sebanyak 30 kali. Okay, so
dah habis. Dah settle dah 5 minit sebelum pergi kerja ataupun pergi kelas. Okey, kita teruskan dengan tips penjagaan kebersihan diri. Okey, kita teruskan dengan tips yang pertama iaitu mandi secara teratur. Apa yang awak faham daripada mandi secara teratur? Mandi 2 kali sehari macam. Jangan tak mandi macam tu. Okey. Dapat. Mandi ni merupakan di mana dia membersihkan badan kita dengan secara teratur adalah untuk menjaga kebersihan diri yang paling asas dan wajib dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali sehari iaitu pada waktu pagi dan waktu petang. Kita mestilah mandi selepas melakukan apa-apa aktiviti. Tak kisahlah korang buat apa. Okey. Saya akan menunjukkan macam mana cara-cara mandi yang betul. Okay? Saya akan cakap tips dia macam mana. Di mana tips yang pertama, kita mestilah mandi dengan menggunakan sabun dan bersihkan seluruh badan. Yang kedua, kita mestilah cuci rambut menggunakan shampoo sekurang-kurangnya seminggu 3 kali. Tips yang ketiga, berus kaki dengan berus khas atau yang berus lembut untuk membersihkan kaki terutamanya setelah melakukan aktiviti yang menyebabkan kaki boleh menjadi kotor. Dan yang keempat ialah lap badan dan rambut dengan menggunakan tuala yang bersih. Yang terakhir pula ialah dengan memakai pakaian yang bersih dan mestilah rapikan diri. Okey, itu untuk mandi secara teratur, tips yang pertama untuk kebersihan diri. Saya akan teruskan dengan tips yang kedua iaitu potong kuku. Potong kuku tak? Potong. Okey. Potong kuku di mana kita mestilah memastikan kuku kita yang panjang dan bentuk kuku berada dalam keadaan baik. Maksudnya pendeklah kuku kita. Lepas tu oleh itu, semasa memotong, kita mestilah cuci sekali bahagian dalam kuku supaya menjadi lebih bersih. Okey, sebenarnya saya akan tunjukkan video. Ni video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini saya akan menunjukkan cara memotong kuku yang betul. Okey, nampak ni jari saya panjang kan? Okey. Saya akan mulakan dengan tangan kanan. Betul akan diikuti oleh tangan kiri. Okey, first saya akan potong dengan gunakan jari ni. Kan ada 5 jari ni. Saya akan potong daripada sini. Bermula daripada sini hingga ke sini. And then sambung ke sini. Sampai ke sini dan akan diakhiri dekat sini. Mulanya di sini, akhir dekat sini. Okey. Selepas 5 minit kemudian. Dan inilah hasilnya daripada potong kuku tadi. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Okey, selesai untuk potong kuku. Kita teruskan untuk tips yang ketiga iaitu cuci tangan. Cuci tangan. Iaitu kita mestilah menitik beratkan kebersihan dengan kerap mencuci tangan. Tangan merupakan anggota badan yang paling mudah kotor dan atau dicangkiti oleh kuman. Masa yang sesuai untuk cuci tangan ialah sebelum dan selepas makan, sebelum menyiapkan makanan dan selepas keluar daripada tandas. Oleh itu, melalui tanganlah bermulanya penyakit berjangkit seperti apa yang berlaku sekarang ini iaitu berlakunya pandemik COVID-19. Oleh itu, langkah penjagaan diri yang paling penting adalah mencuci tangan dengan cara yang betul. Berikut ini saya akan menunjukkan cara-cara mencuci tangan dengan betul. Saksikan video. Have fun! Langkah-langkah pencucian tangan yang efektif. Pertama, basahkan tangan dan letakkan sabun. Kedua, lekapkan kedua tapak tangan dan gosok tapak tangan anda. Ketiga,
Lekapkan tapak tangan kanan di atas belakang tangan kiri dengan jari bersilang dan gosok. Ulang langkah ini dengan tangan kiri. Keempat, lekapkan kedua tapak tangan dengan jari bersilang dan gosok. Kelima, genggam tangan kiri manakala tangan kanan menggosok di atas bahagian tangan kiri secara menurun. Ulang langkah ini pada tangan kanan. Keenam, gosok sekeliling ibu jari kiri dalam genggaman tapak tangan kanan dan ulang langkah ini pada tangan kanan. Ketujuh, kuncupkan jari tangan kanan di atas tapak tangan kiri dan gosok secara berputar. Ulang langkah pada tangan kanan. Kelapan, bilas tangan dengan air bersih, kemudian keringkan dengan tuala atau tisu yang bersih. Okay, dah habis dah video kita. Fine tak dengan video? Tahu kan macam mana nak basuh tangan dengan cara yang betul? Ya, Ya. Dengar kan? Faham kan? faham. Okey, kita teruskan dengan gosok gigi dan basuh mulut. Itu yang paling penting. Kalau kita tak basuh. Saya nak tanya, dalam sehari tu kita gosok gigi, kalau kita tak gosok gigi, mesti rasa macam tak selesa kan? Ya, Betul tak? Ya, betul. Okey, oleh itu, gosok gigi merupakan perkara yang paling penting dan wajib dilakukan oleh setiap orang. Lepas tu, saya akan memberikan tips dan cara yang boleh digunakan untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan baik. Okey, tips yang pertama, kita mestilah gosok 2 kali sekurang-kurangnya, iaitu pada waktu bangun pagi dan sebelum tidur. Tips yang kedua, kita mesti galakkan gosok gigi selepas setiap kali makan dan minum, terutamanya makan makanan yang mengandungi bau yang tak enak pada mulut kita. Cuba teka apa contoh rasanya. Bau tu. Makanan apa? durian, Ya, durian lagi. petai. Okey, betul. Makan petai tak? Kan. Okey. Gosok gigi macam bagi orang Islam, dia merupakan antara sunnah Rasulullah SAW, iaitu dengan menggosok gigi setiap kali sebelum berwuduk untuk menunaikan solat. Yang keempat ialah kita mestilah berkumur. Kita juga boleh berkumur dengan menggunakan produk khas yang boleh menghilangkan bau mulut. Contohnya macam produk apa? Colgate. Colgate. Yang ni contohnya macam produk Listerine. Okey, tips yang terakhir ialah kita mestilah membuat pemeriksaan gigi sekurang-kurangnya 2 kali setahun untuk gigi supaya gigi kita sihat. Betul. Okey. Cara asasnya, apabila kebersihan badan dijaga dengan baik secara tidak langsung, badan kita akan menjadi sihat. Apabila badan sihat, kita dapat menjalani aktiviti harian dan kehidupan dengan baik. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Ada.